Boleh tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Surah Azim. Mafhumnya, tidak layak orang-orang musyrik itu makmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri menjadi saksi dan mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri, ya. Kata Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri, dua orang ulama pada zaman At-Tabi'in. Qatadah seorang ulama tafsir, Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama fiqh. Sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan kufur mereka itu. Itu kata mereka berdua. Kemudian, ya, wa innahu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Azim. Mafhumnya, manusia yang kerap melampau saya akan harta. Surah ayat 8 surah Adiyat. Maksudnya sesungguhnya manusia disebabkan terlalu cintakan pada harta bersifat bakhil dan kikir ataupun kerana sangat tamakkan harta. Mereka bersungguh-sungguh berusaha mencari dan bermati-matian untuk mendapatkannya. Sebenarnya sini terdapat dua makna yang berbeza. Pertama, bahawa manusia sangat cintakan harta. Keduanya, manusia itu sangat bakhil untuk menafkahkan hartanya disebabkan terlalu sayangkan harta. Kata Ibnu Katsir, kedua-duanya betul. Jadi manusia sayangkan harta, satu, sanggup bergaduh, sanggup bertelingkah, berkonflik kerana harta. Yang keduanya, manusia ni tak mahu menafkahkan hartanya pada kebaikan, sangat bakhil. Nak tunggu cikgu Murni datang baru bagi RM1. Kalau cikgu Sudar RM1, ya. Nampak? Ini dia. Nak buat kebaikan pun berkira, kan? Kenapa sayang harta, kan? Begitulah, kata Ibnu Katsir. Dua-dua tafsiran ni benar. Kemudian Allah SWT menyatakan ancaman dan peringatan kepada manusia yang terus mengamalkan sifat buruk ini dengan menyatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Azim. Ini bahawa tu kan ia bersikap demikian, tidak keisdaran israf bila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya. Wa khusila ma fis sudur. Dan bila didahkan segala yang terpendam dalam dadanya. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. Surah dia ayat ni 9 hingga ayat akhir ayat 11. Apakah orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahawa apabila mayat-mayat yang ada dikeluarkan dari kubur, dinyata dan jelaskan niat yang baik dan buruk yang manusia sembunyikan dalam diri mereka. Sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan mereka ma'arif perbuatan, keadaan dan kedudukan mereka yang sebenar dari segala sudut. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik pada hari itu maupun pada hari yang lain. Segala perbuatan yang kerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Tuan-tuan, Jadi ayat 9 ke 11 ni Allah Ta'ala menyatakan pada manusia, khususnya manusia yang kafir. Dan ayat ni turun di Mekah, bahawasanya mereka sepatutnya sedar tindakan mereka ini akan terbongkar juga di hadapan Allah SWT. Bila mereka dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan dan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala apa perbuatan mereka dulu akan didedahkan di hadapan Allah SWT. Ini dia tuan-tuan, peringatan Allah SWT khususnya kepada insan-insan yang kafir ini. Jangan kamu mengira perbuatan kamu akan terlepas dari pemerhatian Allah SWT. Allah Ta'ala menyimpan satu maklumat tentang kamu. Dan kita juga termasuk kita orang mukmin, orang Islam, Muslim ni sama juga. Beringatlah. Itu dia. Beringatlah supaya kita ada keinsafan dalam diri kita. Jangan tunggu nak pencen baru nak beramal. Beramallah sekarang. Jangan tunggu umur 40 baru nak amal. Beramallah sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Ada kesempatan beramal, buatlah amal ibadah dengan baik. Kerana masa itu tidak menyebelahi kita. Bila-bila saja kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tersembunyi dari pengetahuan Allah baik pada hari itu maupun pada hari lain. Segala perbuatan yang dikerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Mereka tidak dianiayai walaupun sebesar zarah
Seandainya mereka mengetahui yang demikian itu dan menyadarinya, maka janganlah mereka terlalu dipengaruhi sifat menyintai dunia dan enggan bersyukur kepada Tuhan dan beribadah serta beramal untuk akhirat. Jadi kalau begitu, kalau dah sedar tu, alhamdulillah, baguslah. Kita akan lebih bersedia untuk mengumpul bekal kita untuk hari akhirat. Di samping kita tidak melupakan dunia, kerana dunia ini keperluan kita di sini. Dunia inilah jambatan, dunia mazra'atul lil akhirah. Nabi SAW mafhum itulah. Dunia ini tempat bertanam, bercucuk tanam untuk negeri akhirat. Wallahu a'lam. Nyatakan dalam ayat di atas tentang niat dan azam ialah kerana anggota tubuh badan yang lain akan melakukan perbuatan menurut kehendak hati tanpa cutusan niat dan kemahalan dalam hati, so tentulah tidak akan berlaku suatu perbuatan anggota badan yang lain. Dan ini ditafsirkan oleh ayat yang ke-10 ni. Tafsirannya datang ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahui dalam satu anggota badan, dalam sebuah sebatan tubuh badan manusia itu ada sekeping daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila baik daging ini, maka baik seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Bila rosak seketul daging ini, rosak seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa ini adalah hati. Sama ada hati itu maknawi, emosi kita, perasaan kita, ataupun hati, hati ataupun jantung tubuh badan kita. Rosak hati, habis semua. Kalau baik hati kita, baiklah semua tubuh badan, perbuatan kita, semualah daripada atas sampai bawah semua baik. Jadi hati itu penting. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan wa husila ma fis sudur. Allah Ta'ala gunakan fis sudur, dalam dada manusia akan terbongkar segala-galanya nanti di padang mahsyar tu. Diulang dhamir pada inna rabbahum bihim dengan ungkapan jamak. Hum itu, inna rabbahum, sebenarnya Tuhan mereka itu dengan mereka. Kenapa digunakan jamak? Kerana mana al-insan itu sendiri adalah jamak. Sebenarnya firman Allah SWT, mafhumnya innal insana lafi khus. Surah Azim, sesungguhnya ayat 2 surah Al-As. Ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian. Al-insan itu sebenarnya maknanya jamak, maknanya ramai. Kenapa? Kerana sebelepasnya dinyatakan ilal ladzina amanu. Kemudian dinyatakan kecuali orang-orang beriman. Ayat 3 surah Al-As. Ini tuan-tuan. Jadi menunjukkan insan itu sendiri maknanya jamak, maknanya ramai. Dalam ayat ni. Tujuan Allah SWT menyatakan yauma idzin, bermaksud pada hari itu tidak bermakna Allah hanya mengetahui hal pada hari berkenaan saja. Sebenarnya Allah SWT sendiri Maha mengetahui keadaan manusia setiap waktu. Perkataan itu pada hakikatnya untuk menguatkan lagi kenyataan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala perkara berkaitan hari pembalasan itu nanti. Yaum idzin tu yaumul qiyamah. Pada hari itu hari kiamat. Tak bermakna Allah Ta'ala tahu masa itu je. Allah Ta'ala mengetahui daripada mula-mula sampailah. Cuma khususnya inna rabbahum bihim. Sesungguhnya Tuhan mereka itu dengan mereka pada hari itu. Pada hari kiamat tu Allah SWT bersifat la khabir, sungguh-sungguh mengetahui apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Semuanya ada dalam ilmu pengetahuan Allah SWT. Tak ada pun yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik. Digambarkan peristiwa pembalasan dengan pengetahuan dan ilmu Allah yang mendalam ke atas hal ehwal manusia serta amalan mereka bertujuan untuk mengancam dan menaklukkan manusia. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 3, ayat 181. Surah Ali Imran ayat 181. Surah Ali Imran 181. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia tuan-tuan?